dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita rafakkan kehadrat Allah pada malam yang penuh barakah ini, malam nisfu Sya'ban, dapat kita bersama-sama untuk membincangkan satu tajuk yang sangat penting bagi menghadapi kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan para hadirin, suka untuk saya berkongsi satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa ramai di kalangan umatku yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Baik, bila kita dengar hadis ni tuan-tuan, pertama kita berkata pada diri kita sendiri, boleh jadi ataupun barangkali yang Nabi maksudkan dalam hadis ini, akulah salah seorang yang terlibat. Begitu cara kita berinteraksi dengan hadis. Maknanya kita nampak diri kita dulu sebelum kita nampak orang lain. Kerana Nabi beritahu berapa ramai di kalangan umatku yang berpuasa, maknanya bila tiba bulan Ramadan, dari satu sudut bagus puasa, alhamdulillah. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, puasanya tidak mendapat apa-apa melainkan letih sahaja. Letih kerana menahan lapar dan dahaga. Letihlah. Sia-sia. Baik, untuk itu tuan-tuan para hadirin, ayah ibu yang dimuliakan, kita nak menyelami, kita nak melihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan puasa kita tak dapat apa-apa. Mesti ada punca ni. Mesti ada sebab. Yang ni yang perlu sangat kita beri perhatian. Baik. Untuk menjawab persoalan itu, saya akan kongsikan beberapa poin. Pertama sekali, tuan-tuan para hadirin, apabila di peringkat awal lagi kita merasa tidak gembira dengan kedatangan Ramadan. Jadi permulaan tu pun dah tak betul dah. Bila nak datang Ramadan, dia mula dah susah hati. Alamak, datang dah Ramadan, habislah. Habislah, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh merokok. Dia kuranglah sikit kebebasan itu. Jadi dia melihat Ramadan ini satu bulan yang membebankan. Bagi dia Ramadan ini menyekat kebebasan, hak untuk dia makan dan minum. Memang leceh lah, tak best lah pada dia. Ini permulaan. Sebab itu saya memetik kata-kata Syekh Ahmad bin Zain. Dia kata apa? Famin ma'asil qalbi wat tasghiru bima 'azzamallahu bi. Famin ma'asi qalbi, antara maksiat hati. Antara maksiat hati yang sangat berbahaya apabila wat tasghir, kita memperkecilkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Ni bahaya ni tuan-tuan, maksiat dalam. Kita memperkecilkan, kita meremehkan, kita merasa terbeban, rasa tak seronok, sedangkan benda itu diagungkan oleh agama. Antaranya Ramadan, penghulu bagi sekalian bulan. Al-Quran contoh lain, sesuatu yang sangat agung. Tu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, untuk poin pertama ini, mudah-mudahan kita tak terlibatlah, insya-Allah. Dan mudah-mudahan dalam hati kita ada perasaan tertunggu-tunggu, ternanti-nanti nak menyambut kedatangan Ramadan. Tak sabar, rasa Allah seronok. Kerana bagi orang beriman, Ramadan ini diumpamakan seperti seorang kekasih. Bayangkan kekasih kita tuan-tuan, awet marka. 11 bulan tak jumpa tuan-tuan. 11 bulan tak jumpa, ni dalam setengah bulan lagi nak berdating lah, nak jumpa. Jadi
berbunga-bunga hati kita, tak sabar nak melepaskan rindu yang terpendam selama 11 bulan. Sepatutnya kita begitulah. Tuan-tuan yang ada cucu, macam mana perasaan rindu kat cucu? Ya, bila tahu cucu nak balik, balik berkumpul di kampung, di rumah kita, Allah, seronok sangat. Begitu jugalah sepatutnya kita hadirkan perasaan rindu kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan para hadirin, apabila kita menjadikan Ramadan sebagai bulan pesta makan, ini selalu disebut-sebut, kita buat ulang kaji saja supaya yang dah faham bertambah faham, yang terlupa tu boleh bagi ingat balik, insya-Allah, ya. Sedangkan Ramadan adalah bulan pesta ibadah, dia karnival ibadah, ya. Saya teringat apa yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ketika nak berbuka puasa, wajah Imam Ahmad sedih, tuan-tuan. Mukanya tak happy. Sedangkan dalam hadis sebut, antara waktu yang paling gembira bagi orang berpuasa, waktu berbuka tu. Memang seronok kan, kita tak sabar dah, ya Allah, best. Ya, dapat menyempurnakan ibadah puasa, kemudian dapat berbuka. Tetapi Imam Ahmad sebaliknya, wajahnya muram, sayup. Jadi bila ditanya, kenapa wahai Tuan Guru kelihatan sedih? Ni waktu berbuka ni sepatut seronok. Dia jawab apa? Ketika ini aku teringat kepada Nabi SAW. Waktu nak berbuka tu teringat kat Nabi. Kenapa? Nabi ni berbuka, juadahnya sikit, ibadah Nabi banyak. Aku ni, kata Imam Ahmad, terbalik. Juadah aku banyak, ibadah aku sikit. Jadi aku sedih bercampur malu kepada baginda Nabi SAW. Jadi mari kita azam, tuan-tuan, kalau panjang umur, Allah rezekikan kita bertemu Ramadan, dapat sehari pun jadilah. Dapat sehari dalam sebulan pun jadi. Dapat apa, Ustaz? Dapat waktu kita berbuka tu hadirkan perasaan teringat kat Nabi. Takut kita tak sempat teringat Nabi, duk teringat dekat kita punya ayam percik, dekat kita punya nasi tomato, mana kita punya beli satu jak air jagung terngiang-ngiang di malam hari, dia macam-macam nama keluar nanti. Air jagung, rindu air. Sampai nyari-nyari nak bergaduh dengan anak, tuan-tuan, berebut air jagung. Waktu berbuka tu hampir-hampir berlaku perang saudara. Tak ingat Nabi dah, duk ingat menu mana hak kita nak beli tadi, hak kita nak makan. Cubalah hadirkan walaupun sehari teringat kat Nabi. Begitu kita cuba mencontohi jiwa para ulama, orang-orang soleh. Kalau tak mampu ingat Nabi, katalah bukan level kita, tak apa. Kita boleh ingat saudara-saudara kita di Palestin yang kita boleh tengok hari-hari dalam media sosial, orang share di WhatsApp bagaimana mereka di kemah pelarian, ada yang makan pasir, ada yang terpaksa tumbuk daun-daun bagi anak makan. Di Sudan minum air kencing kuda kerana tak ada air, dan macam-macam. Apakah itu tidak menginsafkan kita? Apakah itu membutakan hati kita untuk melihat betapa kita ni kadang-kadang terlampau bermewah-mewah? Bermewah satu, tuan-tuan, yang paling risau, dia melepasi sempadan dipanggil membazir. Dipanggil sempadan membazir. Tadi saya tengok, tuan-tuan, cuba carilah maklumat-maklumat. Dia kata apa sini? Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, dianggarkan kira-kira 4,600 tan makanan yang masih elok, yang masih belum dijamah, terbuang. Terbuang, masuk tong sampah macam tu je. Memang kita akui bulan Ramadan ni bulan orang berlumba-lumba, infak, sedekah, jamu orang makan, bulan murah rezeki. Tetapi itu bukan alasan untuk kita membazir. Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Kita biasa dengar ayat tu. Sesungguhnya membazir itu saudara, bukan kawan, saudara syaitan, adik-beradik syaitan. Kalau kita pegang hadis yang kata syaitan dah diikat,
dengan makna hakiki, syaitan dah kena ikat bulan Ramadan, kita pula ambil kerja syaitan. Apa dia? Membazir. Ya, ini perlu diimbangilah, maksudnya antara bulan yang murah rezeki, kita tak nafi, orang berlumba-lumba nak infak jamu makan, tapi imbangi juga jangan sampai melangkaui sempadan membazir. Ini dia tuan-tuan, ya. Habis. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, apabila kita berpuasa di bulan Ramadan tidak dibina atas dasar kefahaman. Al-fahmu. Sebab tu Imam Syahid Hasan Al-Banna ketika dia membicarakan apa sahaja tajuk persoalan, dia kata mula-mula mesti al-fahmu, faham. Okey, apa maksud dia tuan-tuan? Ya, apa maksud dia? Kalau di bulan Ramadan nanti, ramai di kalangan kita yang berpuasa. Saya kalau di mimbar, di Semenanjung berkhutbah, di awal Ramadan tu, saya akan tanya begini di atas mimbar. Tuan-tuan, kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan ini? Kenapa kita berpuasa di siang hari? Kalau jawapannya wajib, kan? Mestilah puasa dah wajib. Bahkan termasuk salah satu daripada rukun Islam. Jadi kalau jawapannya wajib, betul lah. Cuma apa pandangan tuan-tuan, ni saya sebut di mimbar. Apa pandangan tuan-tuan sekiranya ada orang yang berpuasa atas alasan wajib tapi tiba-tiba tak semayang? Boleh terima ke tak terima? Masuk akal ke tidak? Dia puasa, kenapa puasa? Wajib oh. Wajib ni. Tiba-tiba selamba rok, tak semahyang, tak jaga semahyang. Boleh terima di akal atau tidak? Pada saya, tak kena. Kalau kamu berpuasa atas alasan wajib, sembahyang lagi wajib. Tiang agama. Jadi kamu faham ke tidak? Ini kata al-fahmu. Kalau faham takkan jadi macam tu. Sebab itu tuan-tuan para hadirin, saya kira bulan Ramadan ini peluang bagi kita. Peluang untuk kita memberi kefahaman kepada masyarakat, membetulkan kesilapan, kecelaruan. Sebab tu kalau orang tanya saya, soalan ini saban tahun ditanya. Ustaz, apa hukum, apa kedudukan orang yang puasa tak sembahyang? Soalan ni cukup famous. Saya cuba jawab dengan jawapan yang paling lembut. Saya kata apa? Kalau dia berpuasa tapi tak sembahyang, dibimbangi puasanya itu puasa adat. Adat tahunan. Dia tak jadi ibadat. Kalau ibadat, dia mesti sembahyang. Dan dia tahu prioriti sembahyang itu lebih lagi. Sehingga dikatakan sembahyang itu umpama tiang. Kita tengok bangunan masjid ni atau mana-mana bangunan, mesti ada tiang pasak dia. Yang lain itu, katalah bumbung itu puasa. Zakat itu dinding. Tiangnya sembahyang. Nak letak mana bumbung kalau tak ada tiang? Puasa tu bumbung. Nak letak mana bumbung tu tak ada tiang? Jadi kita mencerdikkan masyarakat. Kalau kita emosi, memanglah kita akan keluar ayat-ayat. Ish, kamu ni puasa tak semayang sia-sia tau. Sia-sia, tak ada pahala. Ada hadis dia. Oh kan. Itu cara kita geram lah. Tapi kalau kita letakkan diri kita sebagai pendakwah, nak mendekati masyarakat, kita kata bagus kamu puasa. Bagus sangat. Tapi lagi bagus kalau kamu sembahyang. Dan cuba fikir. Kita bawa mereka berfikir. Macam tadilah. Kalau kamu kata puasa wajib, sembahyang wajib. Menutup aurat, apa hukum tuan-tuan? Menutup aurat dengan sempurna. Kan wajib. Tapi macam mana kita boleh jumpa nanti di bazar Ramadan, ada anak-anak perempuan kita yang dewasa dan seumpama, tidak menutup aurat. Tapi mencari juadah untuk berbuka puasa. Hari itu dia berpuasa. Cuba tuan-tuan survey tengok, anak-anak remaja, yang pangkat-pangkat pakcik kan, survey tanya, nak ni puasa ke? Sebab tengok baju dia tuan-tuan, dah macam Lady Gaga tuan-tuan. Macam Britney Spears pun ada, pakai skirt pendek, kan, ketat.
Kalau dia pakai baju kurung, free hair, boleh tahanlah. Walaupun masih berdosa mendedahkan aurat, tapi nampaklah sopan pakai baju kurung. Dan ini pakai, ya Allah. Cuba tanya, nak ni puasa ke? Dia pun tengok kita atas bawah. Pak cik jangan pandang serong dengan saya. Walaupun saya pakai seksi macam ni, tapi saya tahu puasa ni satu kewajipan. Oi, dia tazkirah kat kita pula. Ini peluang. Kita kata, nak, baguslah kalau nak tahu yang puasa ni wajib. Ni pak cik nak bagi tahu, menutup aurat juga wajib. Tak ada beza dengan wajib puasa. Tengok apa dia nak cakap pula. Apa dia nak balas? Sudahlah pak cik, kubur masing-masing. Kod yang itu surrender lah kita. Tak boleh kata apa dah lah, doa je lah Allah bagi hidayah mudah-mudahan. Tapi nak tunjuk kecelaruan ini perlu diperbetulkan. Jangan diwariskan kepada generasi akan datang kerana takut mereka salah faham. Oh, beginilah cara kita berpuasa. Puasa tak semayang, puasa mendedahkan aurat. Bukan, Nabi tak ajar macam tu. Sebab tu hadis yang kita baca ini perlu diberi perhatian serius. Berapa ramai orang puasa tak dapat apa-apa. Kita tak menghukumlah engkau dapat pahala ni tak dapat pahala, itu kerja Allah. Tapi pada zahirnya kita bimbang. Ya. Banyaklah kalau kita nak senaraikan yang wajib-wajib. Berbakti pada orang tua, buat baik dengan orang tua, wajib ke sunat ke harus? Wajib. Saya selalu pesan dekat anak-anak, kalau masuk di sekolah ceramah dengan anak-anak kita di sekolah di IPTA apa semua, remaja-remaja 20-an yang dah bekerja, baru bekerja, saya kata bulan Ramadan ni dia lain. Orang tua kita ni dia terkenangkan suasana kita kecil-kecil berbuka puasa ramai-ramai dulu, dia ada sentimental value dia kan. Jadi bila anak-anak dah besar panjang, orang tua di kampung tu rindu, tunggu kita balik. Ya. Kita tak balik tu tuan-tuan, tak apa lagi, mungkin dia faham faktor ekonomi, sibuk kerja lah gitu gini. Tapi masalahnya telefon pun tidak. Padahal zaman handphone canggih semua kan. Saya pesan dekat anak-anak apa semua pelajar-pelajar sekolah, telefon mak ayah di kampung, jangan biar mereka rindu, jangan biar sampai satu tahap takut-takut kecil hati. Tak ada seorang pun. Ya. Apa salahnya telefon, tanya khabar. Mak ayah kita, mak lah terutamanya, dengar suara anak tu lega dah lah. Tanya khabar ayah, buka puasa apa hari ni, Alung tak dapat balik, mungkin sibuk sikit, minggu depan ke tengok macam mana. Kita di sini tadarus, kita di sini tarawih, itu sunat. Menggembirakan hati ibu bapa tu wajib. Jangan bagi sampai dia orang kecil hati. Oh bahaya, takut dia jadi virus, rosak amalan sunat kita. Itu prioriti antara wajib dengan sunat, semua perlu disusun. Baik, sebab itu kita katakan kefahaman. Amal ibadah kita dibina atas dasar ilmu dan faham. Ya. Begitu tuan-tuan. Baik. Kemudian, kenapa puasa kita tidak diterima? Tidak ada pahala. Sepatutnya, kalaulah satu hari dapat satu markah, 30 hari 30/30. Tetapi di akhirat nanti ketika kita punya report kad laporan ibadah puasa diserahkan, kita tengok tak ada markah tuan-tuan. 0/30. Mau tak terkejut? Padahal kita bangun sahur tiap-tiap hari, tak makan tak minum tiap-tiap hari. Itu kita pun tanya, ya Allah, macam mana 0/30 ni? Aku puasa hari-hari dulu. Allah kata tak ada. Jenuh tuan-tuan kalau macam tu kan. Kenapa? Berdasarkan satu hadis riwayat Imam Bukhari, man lam yada' qaulaz zur. Barang siapa tidak meninggalkan percakapan kotor. Mulut ni bercakap, ya Allah. Dia bercakap tu macam tak puasa lah. Falaisa lillahi hajah. Maka Allah tidak berhajat sama sekali dengan puasanya itu. Nampak tuan-tuan? Nabi pesan, hadis Bukhari. Barang siapa berpuasa dalam keadaan tidak menjaga mulutnya, tidak menjaga lidahnya, Allah tak pandang pun puasa dia tu.
falaisa lillahi hajah. Allah tak berhajat kepada puasanya. Maka di sini dapat kita fahami, ya, puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi perlu juga menahan mulut, menahan mata, menahan telinga, menahan perut, jangan makan berlebih-lebih, ya. Sebab itu saum, kita sebut saum dalam bahasa Arab kan, soma yasumu saum, nawaitu sauma ghadin. Saum itu kalau terjemah ke bahasa Melayu, maksudnya ialah imsak, menahan. Kita orang Melayu sebut puasa lah. Nawaitu sauma sahaja, aku puasa. Tapi kalau ikut lurah betul, saum ialah menahan. Jadi visi puasa menahan. Pegang yang tu tuan-tuan. Menahan lapar dan dahaga, menahan hubungan suami isteri di siang hari, dan menahan segala panca indera. Kita beri laluan untuk azan, lepas tu kita sambung sikit lagi dalam 5 minit, insya-Allah. Nak habis dah. Dahaga, menahan hubungan suami isteri di siang hari, dan menahan panca indera kita dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata lain, dia begini, kita tanam bulan puasa nanti tuan-tuan, 2 benda kita kena jaga. 2 benda kita nak kena jaga, apa dia? Pertama, jangan buat perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa itu sendiri. Itu yang kita tak makan, macam-macam lah yang kita belajar dalam ilmu fiqh. Masa bila nak berniat, boleh ke berniat lepas subuh, kan? Jangan buat sesuatu yang boleh membatalkan puasa. Yang kedua, jangan buat perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Jadi 2. Satu, batal puasa tu sendiri, itu fiqh. Satu lagi, batal pahala puasa, itu dari sudut tasawuf. Itu nak kena jaga mulut, nak kena jaga mata, nak kena jaga akhlak, nak kena jaga adab. Yang tasawuf ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Fiqh jaga. Sebab tu nanti kalau tengok soal jawab agama, banyak soalan fiqh. Ustaz, apa hukum cabut gigi bulan Ramadan waktu siang? Gigi sakit, pergi klinik kena cabut. Apa hukum? Dia tanya tu kenapa? Sebab takut puasanya batal. Baguslah kan? Jadi ustaz pun jawab, cabut gigi tak batal puasa. Jangan telan gigi tu je. Kan? Contoh kan. Waktu banyaklah mata sakit, lepas tu bubuh ubat titis mata. Batal ke tak batal? Tak batal. Alhamdulillah, lega. Dalam lega-lega tu pergi bazar Ramadan, mata dia tengok aurat. Matanya tak jaga. Fiqh jaga, tasawuf tak jaga. Hak fiqh tadi, alhamdulillah puasa tak batal. Tapi mata tengok semua benda-benda yang tak elok. Misalnya, pahala kurang. Pahala dipotong. Silap hari bulan, ditolak, pahala negatif. Dengan tak semayang, dengan mendedahkan aurat, dengan mulut cakap bukan-bukan. Ya, itu yang Nabi kata, akhirnya tak dapat apa-apa, tak ada pahala. Yang dapat apa? Letih je lah. Letih menahan lapar dan dahaga. Baik. Jadi akhir sekali tuan-tuan, penutup, adakah Ramadan seperti sebuah universiti atau tak ubah seperti pusat serenti? Universiti T, pusat serenti T. Kalau universiti maksudnya bila kita masuk universiti, kita akan diberi pendidikan, dia ajar untuk berbakti pada masyarakat, berkhidmat untuk negara, agama. Jadi orang eloklah. Sebab tu Ramadan dipanggil madrasah. Dia mendidik kita jadi orang baik, orang bertakwa. Tapi kalau pusat serenti maksudnya apa? Dalam bulan Ramadan saja elok. Bila keluar Ramadan, dia jadi balik perangai lama. Ya, saya pernahlah dipanggil berceramah di Perlop, Sungai Siput, tempat penagih dadah. Ya, pusat serenti penagih dadah. Pegawai-pegawai tu bagi tahu apa? Ustaz,
dia orang ni dalam pusat serenti ni elok ikut jadual. Sembahyang subuh, berkebun, berkemahiran, bahkan ada pusat serenti yang menawarkan, kita kata apa, untuk hafal Quran pun ada dah sekarang. Masalahnya bila keluar pusat serenti, balik kampung, jumpa kawan-kawan lama, dia habis, gelong balik. Jadi ada orang yang begitu Ramadan. Masuk Ramadan dia elok ikut jadual, bersahur, bertarawih, bertadarus, jaga maulud, apa semua. Tapi bila keluar daripada pusat tarbiyah Ramadan ini, sepatutnya jadi elok, dia tak jadi elok. Dia balik-balik, ketagih balik dengan dunia dia, ketagih balik dengan sifat bohong dia, dengan macam-macam. Kita tak naklah Ramadan sekadar pusat serenti. Biarlah Ramadan ini menjadi seperti sebuah universiti yang mampu melahirkan graduan-graduan yang akhirnya mendapat sijil taqwa, la'allakum tattaqun. Baik, jadi begitulah tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu, para hadirin, sedikit peringatan untuk kita bersama. Ya, terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan seperti yang selalu kita doakan start daripada bulan Rejab lagi, wa ballighna Ramadan. Sekadar itu, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.